Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terus dengan Ramadan Karim, kullu aam wa antum bi khair. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan dengan baik, la'allakum tattaqun, hingga sampai capai ke darjat ketakwaan kepada Allah SWT. Sejak komen-komen saya beberapa hari ini, di antara yang paling hangat ialah isu Rohingya. Ramai yang berpendapat kita ini terlalu lunak kepada orang asing, nak bagi warga negara. Banyak fake news yang terbabit dengan tuntutan Rohingya, kononnya menuntut menjadi warga negara. Saya harap kita jaga batas akhlak kita dan teliti berdasarkan fakta, ya. Rohingya ini adalah dan saya rujuk beberapa soalan tambahan yang ditanya oleh ataupun kritikan yang dibuat oleh Ariel Rafael, Safizan Muhammad, Adam Islam, Jamhari Ali, Kamsani Ali, dan kalau tak salah ratusan yang komen. Ramai juga yang menyerang saya, mengatakan mengapa saya harus memberikan nak bela nasib Rohingya sedangkan rakyat kita susah. Saya tidak bela selain daripada apa yang kita fikir munsabah. Ada sebuah buku The Rohingyas yang baik yang ditulis oleh Azim Ibrahim dari UK, Inside Myanmar's Genocide, iaitu disebut di sini pembunuhan beramai-ramai yang berlaku. Nah, dia sejarahnya mulanya mereka bergantung dengan harapan NLD di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi itu akan membela mereka. Tetapi ternyata dalam buku-buku begini tentang Aung San Suu Kyi langsung tidak diperkira kedudukan golongan Rohingya atau di rantau kawasan Rakhine. Mereka adalah penduduk Burma asal, ya, dah lama, beratus tahun. Tetapi dalam sensus tahun 2014, ya, itu kerajaan Burma menetapkan Rohingya ini sebagai etnik Bengali, dari Bengal. Dia tak mau terima bila tak iktiraf mereka itu sebagai Rohingya, anak tempatan. Pilihan raya 2015 pun dia tak boleh mengundi. Kemudian mulalah tekanan-tekanan. Tentunya bila begitu mereka mula mengkritik dan membantah. Bila membantah, mereka itu diserang, perkampungan mereka dibakar, wanita dirogol, anak-anak dipenjarakan, dan ramai yang terbunuh. Itu yang menyebabkan mereka lari keluar. Saudara, ada kezaliman, penindasan ke atas sebahagian besar umat Islam di Myanmar yang menyebabkan mereka terpaksa lari keluar. Jangan hina mereka, jangan dera mereka lagi, ya. Bukan kita pilih, bukan kita mengajak mereka, ya. Saya setuju. Sebab itu daripada awal kita mengkritik kerajaan dulu, ya. Saya ingat lagi sebagai pembangkang, kerana tidak bantah dengan keras tentang kezaliman ini dan minta ASEAN berdiri. Dia ASEAN nampak membeku, diam. Masa Aung San Suu Kyi dulu pun, ya, yang ASEAN sebut hanya constructive criticism. Kita secara kritik, secara konstruktif. Akhirnya bila Eropah, Amerika bantah, barulah kita turut bantah. Ini jiran tetangga kita menzalimi sebahagian pada penduduk, dan kita katakan kita tidak harus campur tangan dalam isu dalam negara. Jadi sekarang ini rakyat kita marah kerana ada yang susah. Tetapi ini bermakna kita harus ada tindakan. Kita ingat dulu ini jadi isu politik. Masa Pakatan Harapan Pemerintah, UMNO dan PAS adakan perhimpunan besar nak bantu Rohingya. Ada yang nak bagi kerakyatan sementara kepada masyarakat Rohingya atas nama Islam, atas nama jihad. Ini masih buka mata dunia. Kita tuntut itu, bukan main hebat. Sekarang kita bincang, tak boleh, kerana ini orang-orang pelarian yang tak patut diberikan hak. Saya nak beritahu, tak timbul soal jadi hak warga negara. Orang yang pelarian, jangan tenggelamkan kapal mereka. Ataupun janganlah sampai mereka terpaksa lari sampai terbunuh, mati.
kelaparan atau mati tenggelam. Kita harus beri perlindungan dalam batasnya, sementara beri bantahan yang kuat kepada kerajaan Myanmar bagaimana boleh mengusir rakyat mereka. Bangladesh tak mampu lagi dah menampung begitu banyak. Kita pun bantu dulu Cox's Bazar dengan rumah sakit khas untuk mereka, tetapi ini bukan penyelesaian jangka panjang. Cuma sekarang ini terdesak. Saya harap janganlah kita hilang kemanusiaan kita, ya. Kita pun susah, ada batas kita boleh bantu, ya. Orang perang umpamanya Syria, ya, berjuta lagi kesempadan. Apa yang Tayyip Erdogan lakukan, ya, dia bagi perlindungan hampir 3 juta hingga 4 juta orang. Kemudian dia kata ini ada batas kami. Dia marah. Ini bukan saja Syria, Assad yang menindas, dia juga tegur Eropah yang tidak bantu dan tidak terima pelarian itu. Jadi kita boleh lakukan dengan cara yang sedemikian. Tak boleh kita umpamanya usir mereka sehingga mereka mati tenggelam ataupun mati kelaparan. Kita juga ingat dulu, ya, ini digunakan untuk politik juga. Ada yang terkambus mati. Ingat kita buat siasatan, ya, yang terkambus mati, dijadikan hamba abdi, dijadikan pekerja-pekerja kelas rendah yang ditindas. Jadi sementara saya faham kegelisahan sebahagian rakyat kita, kita jangan berikan lebihan, jangan beri muka kepada mereka lebih, tetapi soal kemanusiaan, soal itu kita harus pelihara. Tak boleh. Kalau kita hidup sengsara ditindas di negara sendiri oleh satu pemerintahan tentera junta yang zalim, maka kita harus berikan pertimbangan kemanusiaan. Aung San Suu Kyi yang dianggap hero besar itu, bila dia jadi pemimpin, dia juga khianati amanah itu. Dan sekarang bila ditanya, saya ingat lagi dia pernah ditanya di satu perhimpunan dunia, dia jawab, dia tak mampu jawab selain dia menyatakan bahawa mereka ini bukan penduduk negara kami, mereka ini hanya Bengali, dan status dia pun tak mau diterima sebagai hak. Sampai begitu di negara sendiri. Jadi saya harap saudara fahamlah, ya, janganlah anggap saya ini terlalu simpati kepada orang asing. Tapi jangan pula daling sama dengan penjenayah, penindas, zalim di Burma. Anggap mereka ini semuanya pengganas, semuanya orang yang seperti hamba abdi, boleh dirogol anak mereka, boleh dibunuh dan boleh dibakar kampung mereka. Baik, yang berikut ialah soalan-soalan yang terkait dengan isu Perkeso dan KWSP yang banyak dibangkitkan tempoh hari. Juga ada yang katakan ini hak mereka, wang mereka, buatlah. Perkeso, badan yang lembaga ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja. Bila ada masalah COVID, selain daripada perlu kita bantu mereka untuk kesihatan, kerajaan menetapkan ambil wang Perkeso dan bayar. Itu yang dibantah oleh Kesatuan Sekerja. Saya hanya mengambil pandangan Kesatuan Sekerja, minta kerajaan pertimbangkan. Umpamanya KWSP, ya, ada yang bangkit, umpamanya ZMN, Tuan TWZ Jack E, Steve Chong, Ray Rasik, Hadia Z Eja, di antara yang bangkitkan soal-soal KWSP dan Perkeso. Saya terima baik, ya, teguran itu dan pandangan, menghormati hak mereka memutuskan. Itu wang mereka, terpulang mereka nak buat apa. Tapi kena ingat, KWSP ada kenyataan beberapa hari yang lalu oleh pengurus KWSP Tunku Ali Zakri, yang mengingatkan, dan memang benar, kalau ikut peruntukan undang, KWSP itu simpanan hari muka. Orang kata ialah hak mereka nak belanja sekarang, tapi dia peringatkan seperti mana saya ulang dahulu, iaitu 71.4% yang bekerja sendiri ini hanya mampu menyimpan setakat sebulan simpanan dia, ya.
Maknanya kalau saya dia bersara besok, ada wang sebulan boleh hidup. Wang itu nak diambil sekarang. Jadi apa jaminan masa depan mereka? Dan kata dia, 82.7% yang bekerja dengan sektor swasta, itu simpanan mereka itu cukup hanya sekadar hampir 2 bulan. Kita pernah ingat, ni jaminan mereka setelah mencecah umur 60-an, 70-an, nak hidup dengan simpanan begini akan menjadi masalah. Jadi sebab itu kita harap, sementara kita setuju dengan pendapat saudara mengatakan hak saudara, tapi kita peringatkan seperti yang disebut dalam oleh kenyataan KWSP sendiri, memperingatkan supaya jangan kita abaikan masa depan kita sendiri kerana kesesakan kini. Kesesakan kini itu harus ditampung sebahagiannya oleh kerajaan hari ini. Baik, tajuk-tajuk yang soalan-soalan dibangkitkan juga sekarang. Saya lihat soalannya dulu. Christopher Nicholas, curious as to why many Malaysians are short of food and other basic stuff when for all Malaysians stimulus package was delivered by the government. Now, let me summarize this to say that if the funds are of course not adequate, but what has been highlighted as a major controversy is even the 100 ringgit package per person has come to our notice. What is given only 85 ringgit. Now we have another case, what is given is only 45 ringgit. The minister says, well, cost of transportation, service, etc. But this is utter nonsense. We have thousands of NGOs, individuals giving their service and providing the food at full liberty and full service with no cost in terms of transportation, etc., etc. So I think to take 15%, 20%, in many cases 50% as transportation cost is clearly, to me, ridiculous and utterly corrupt and unacceptable. Jadi yang dibangkitkan oleh Saudara Christopher itu ialah tentang agihan bantuan makanan. Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak menerima kenyataan bahawa nilai itu rendah, tetapi ahli parlimen dan Dewan Negeri yang melihat sendiri itu ternyata sumbangan ditetapkan itu tidak setimpal, dan kadang-kadang bakul makanan yang patut RM100 yang diberi bukti baru ini lebah pantai kosnya 85, dan ada yang lain lebih rendah. Alasan konon kos pengangkutan dan sebagainya, bagi saya tidak mensabar. Nak ambil untung, janganlah ambil daripada menjadi lintah darat yang mencekik orang miskin. Ini yang berlaku dan ini yang kita elakkan. Jadi orang kata ini ini jadi politikan. Ini kerana masalah juga bahagian kita. Dia beri kepercayaan, itu percayaan penuh tanpa soal, tanpa kritis. Jadi sebab itu wang rakyat ini mesti dipulangkan dengan baik. Janganlah ambil kesempatan dalam kesusahan. Saya sebut beberapa hari yang lalu tentang membina mahligai atas pusara. Ini pepatah Melayu cukup dalam maknanya. Kita nak diri mahligai atas pusara rakyat. Baik. Sudah bayangkan umpamanya kalau dalam soal ini, dalam soal makanan ini, kalau tanpa NGO dan individu yang kes Ustaz Abid Liu lah, pelbagai ini, orang yang bantu ini tanpa kos yang besar yang dibuat oleh setengah pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan. Jadi kalau tidaklah dengan NGO dan individu dan jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau, sudah bayangkan parahnya kesan kepada rakyat. Baik. Soalan berikutnya juga dari Christopher Nicholas tentang sesi parlimen, itu kos.
kos yang saya ingat minimal, sebab cuma kursi itu diubah suai saja, bukan ubah suai kursi tapi dijarakkan kawasan parlimen. Parlimen itu ada memang sedia ada, bukan ada kos tambahan, dan tentunya memang ada melibatkan sedikit kos, tetapi saudara, ini soal imbangan kuasa. Kalau kita beri kuasa dan tidak pertikai, tidak persoal, tidak tanya, maka ia akan membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Kita tengok bentuk makanan. Tapi ini soal perlembagaan. Sidang parlimen ini tuntutan perlembagaan, tuntutan undang-undang. Dia ada rang undang-undang perbekalan yang mesti diluluskan sebelum kita belanjakan. Itu undang-undang negara. Berikutnya, apakah yang diperjuangkan oleh keadilan, kerana dikaitkan dengan apa yang dibuat oleh kerajaan yang sebelumnya, yang beri kepada keadilan, mansuhkan saya dalam keadilan, tapi saya tidak dalam kerajaan, ya. Dan kalau sudah teliti ucapan saya di parlimen, ada yang mengatakan, oh, Anwar sekarang baru cakap seorang miskin. Amboi, sampai hati sudah cakap begitu. Saya masuk penjara kali pertama tahun 74 itu isu baling, isu rakyat miskin dibaling. Jadi dimasuk ISA kerana perjuangkan rakyat miskin dibaling. Tapi bukan soal peribadi ni, tapi soalnya di parlimen, walaupun sebagai ahli parlimen Podikson biasa, saya bangkitkan supaya beberapa peruntukan ini ditambah. Kita tentu masa itu merasakan cermat dan bertanggungjawab, tetapi tidak benar kalau kita batalkan semua, tapi memang betul ada yang dikurangkan, dan kita telah menzahirkan pandangan kita. Ramai mempersoalkan mengapa saya tidak bawa kes undang-undang terhadap tuduhan dilemparkan. Kalau dulu kita bawa juga, walaupun bagilah bukti apapun, kalau Badan Kehakiman masa dulu tu kalah semua, ya. Sebab itu UN Rapporteur tentang independence of the judiciary memutuskan kita ini, Badan Kehakiman kita tidak bebas. Sebab itu ada surah diraja mengenai penyalahgunaan kuasa Badan Kehakiman dalam isu yang disebut korek, di mana seorang peguam boleh mengarah dan menulis keputusan bagi pihak hakim tertinggi negara kita. Ini semua dalam laporan Suruhanjaya diraja. Tetapi dalam pada itu pun saya bawa, saya ingat tak kurang daripada berbelas kes terhadap menteri, terhadap sesiapa yang memfitnah. Banyak kes-kes yang juga saya menang. Ada kes yang saya menang mendapat ganti rugi RM1 juta, tapi saya pulangkan balik untuk kos dan juga untuk derma. Ada kes yang saya menang RM400,000 kalau saya dipukul oleh mantan ketua polis negara, dan wang itu pun saya berikan kepada mangsa-mangsa ISA. Jadi saya boleh. Tapi dalam kalau kes rujuk kepada kes Ustaz Hadi Awang ini, saya memang memikirkan, sekarang saya tidak mau panjangkan, kerana saya tidak mau salah faham, saya berbeza pendapat dengan beliau. Saya tidak mau jadi masalah saya pribadi dengan keluarga PAS. Tapi walaupun pasukan peguam mencadangkan supaya tidak akan diambil, saya belum buat keputusan. Jadi kalau mengatakan saya tidak mengambil keputusan, kalau saya nak ambil ni, takkan hari-hari orang maki saya, takkan hari-hari nak ambil kes mahkamah. Cukuplah. Cuma kita ajak bulan Ramadan Mubarak ini, kita istighfar kepada Allah Taala, masing-masing mohon doa supaya dapat diperbaiki, dapat tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dulu PH kata banyak hutang, sekarang ini wang ada untuk rakyat, untuk COVID-19. Ini terima kasihlah soalan dari saudara Mazlan, ya. Tapi saudara harus tahu, dulu sekarang hutang lagi banyak. Wang boleh dikeluarkan, kita boleh pinjam. Kalau keadaan macam sekarang ni terdesak, orang tak cukup makan, kita kena belanjakan. Saya setuju, ya. Tetapi bukanlah 250 bilion.
250 bilion. Ini termasuk wang Perkeso, wang KWSP, wang ini yang dibangkitkan tadi ini, wang simpanan kita, ya. Tetapi wang dibelanjakan ada di sekitar 25. Dulu di dalam PH masa Menteri Kewangan Guan Eng ada pakej rangsangan 22 bilion. Jadi ada tambahannya. Jadi kita kalau katalah 25 ni tak cukup, orang masih terdesak, tak ada kerja, pengangguran meningkat dan makanan susah bagi ramai banyak keluarga, maka kita terpaksa tambah. Kalaupun terpaksa berhutang, kerana ini tanggungjawab kerajaan, soal keselamatan makan minum basic rakyat, ya. Jadi bukan maknanya kita ada wang sekarang, kita hutang lagi banyak, dah triliun ringgit, triliun ni sampai tak boleh kira dah, ya? Dah lebih daripada triliun. Jo Zainal tanya pasal zakat. Mengapa reserve zakat ini beratus juta tetapi masih tidak diberikan kepada orang-orang miskin? Ini urusan kerajaan negeri. Ada yang telah menguruskan baik, yang semampunya, ya, tetapi saya, seperti mana saya bangkitkan, pandangan saya tentang zakat ini agak keras sedikit, ya. Ini berdasarkan pandangan fiqh zakat oleh Syekh Yusuf Qaradawi, yang juga disebut di dalam yang bahasa Melayu pun ada, hukum zakat oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dan dia terangkan, ini penting kita lihat, mengapa kita harus lihat zakat itu institusi yang mesti dipertahankan dan diperkukuh. Ingat dalam perang Riddah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu istihar perang terhadap orang yang mengaku Islam tetapi tak bayar zakat, kerana seluruh tunggak institusi Islam itu roboh kerana tak prihatin terhadap masyarakat yang derita. Inilah sebabnya mengapa ia menjadi satu tunggak dalam hukum dan sistem Islam. Dalam kupasan zakat dalam Islam adalah sistem baru dan unik. Itu bukan saja dari segi ajaran syariah itu daripada Allah SWT, tetapi tentang perlunya kita patuhi zakat untuk umat Islam ini dengan pelbagai alasan, ya. Dan Syekh Qaradawi menyebut tentang bagaimana zakat dari umat untuk umat ini, mengutip komentar hadis Muaz di mana Rasulullah berkata, ini daripada Syekh Muhammad Shaltut Al-Azhar, ya, beritahu kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan sedekah atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka. Jadi tumpuannya itu adalah untuk menyucikan, tazkiyah, dan harus sampai kepada orang miskin. Maknanya dengan segera, maknanya keupayaan sistem zakat itu mampu. Ini kita sebut dalam kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz tentang pengurusan negara dan kerajaan, ya, bagaimana sistem zakat itu dalam masa singkat dia jadi khalifah 2 tahun 3 bulan selesai masalah kemiskinan rakyat. Kita kadang jadi Perdana Menteri puluhan tahun tapi masalah kemiskinan, masalah penderitaan rakyat masih banyak. Itu beda kerana pengurusan sistem pemerintahan yang bersih. Orang yang pemimpin itu tidak tamak haloba, nak kayakan diri dia, kayakan kroni, kayakan anak pinak, maka rakyat terjejas. Jadi sistem zakat itu adalah satu aspek penting dalam sistem ekonomi, sistem pemerintahan Islam, ya. Kalau sistem zakat itu diurus dengan baik, dengan cermat. Jadi bagi saya, kalau kita teliti pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita akan tahu bahawa sangat penting zakat ini diurus dengan sangat cekap, dengan kos yang paling rendah, dan jangan lewatkan bantuan kepada fakir miskin. Pakatan Harapan, ni tanya persoalan daripada saudara Arif, ya. Sidang Parlimen, apakah akan ada perjumpaan dengan bila diadakan perjumpaan? Saudara Saifuddin Nasution maklum kepada saya bahawa perjumpaan akan diadakan awal minggu depan untuk berbincang hal-hal yang tertentu. Tapi ini pandangan kerana speaker
bebas dan tentu harus merujuk kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, sebelum membuat keputusan. Abdul Malik bertanya, pengumuman Tun Mahathir dia akan duduk di blok pembangkang semasa sidang parlimen. Ini mengelirukan kerana bersatu terdapat pihak kerajaan. Ini satu new normal ya. Perdana Menteri bersatu. Kemudian Tun Mahathir bukan Pakatan Harapan tapi duduk di kawasan pembangkang juga bersatu. Jadi dah jadi berdua sekarang ni. Jadi itu terserah pada mereka lah keadaannya. Tapi memang kita lihat umpamanya pendirian masing-masing, apakah parti ini dapat menyelesaikan perpecahan yang ketara. Dulu dia kata keadilan ni pecah sikit, tapi keadilan tu masih blok satu besar dan masih kuat ya. Jadi mudah-mudahan mereka pun begitu. Wallahu a'lam. Nur Nawawi, mengapa khazanah jual harta negara pada waktu harga jatuh? Khazanah sells 85 million tenaga shares for over 1 billion. Sini kena tanya Perdana Menteri ya. Mungkin kerajaan terdesak, tapi terdesak lebih baik utang daripada jual dalam keadaan harga merudum. Kalau dulu masa harga agak bertahan sikit pun diserang habis-habisan kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ini mereka ulang, bukan lebih baik, lebih teruk lagi ya. Sekarang pasaran saham itu merudum. Orang Kedah kata merudum ni maknanya jatuh langsai ke bawah lah, terterap. Masalah ni sekarang juga kita pilih nak jual, maknanya harga pulangan tentunya lebih rendah. Tapi saya percaya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan harus jawab, kalau perlukan wang, maka dalam keadaan sekarang ni maka kita terpaksa berhutang. Jadi tengok nisbah kos yang secara relatifnya. Kalau kita mula jual aset penting negara dalam keadaan sekarang, negara tu betul-betul nampak akan bankrupt dan kerugian kerana nilai aset sekarang jatuh. Harga hartanah, pasaran saham. Kita lihat je pasaran saham bagaimana merudumnya sekarang. Saya tak kata jatuh. Dia kata jatuh, istilah Melayu ni sedap ya, dia pahit berdengung, jatuh merudum, kona baring. Jadi dia gambarkan, dia bagi bahasa tu memang sakat ni. Ya, fikir-fikir, pahit sampai berdengung. Okey, baik, terima kasih banyak. Sehingga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.